Mekah, Madinah, mana pergi dah? Janganlah. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Apa bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Saya tanya, saya tengok dalam filem Mat Salleh orang putih dengan cerita apa? Korea kan. Kau main lawa, penjara siap dengan bantal, ada loker. Kan, siap selimut. Ada ruang susun buku ada TV tak satu sel tu. Lepas tu bilik air bertutup. Proper lah bilik air. Saya pun tanya lah pegawai penjara tu. Tu betul ke tipu tu luar negara tu? Dia kata memang betul. Habis Malaysia tak ada ke buat tak nak ke buat macam tu. Malaysia pernah dah bagi proposal nak buat macam tu tapi tak lulus. Kenapa lah? Yang buruk dia pun dia berlang-alik keluar masuk ni kan pula kalau buat lawa-lawa dia kata macam tu. Oh tak yo pula dia kata kan. Macam itulah ayat tu. Jadi kalau penjara tu kan ada batasan dia. Sakat ni je. Makan pun makan apa yang dia bagi je. Tak boleh lah cakap kat penjara tu. Cubalah cakap dengan pegawai penjara tu. Kalau boleh hari ni nak nasi ayam nak kepak dia pula sana nak ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur sangat-sangat dengan limpah dan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi saya seronok datang sini sebab first time. Saya tempat yang first time datang tu seronok lah. Dan dah seminggu lebih dah sebenarnya suara saya macam ni. Saya berbalik pada umrah. Daripada umrah terus pergi Kuwait. Daripada Kuwait ceramah lah. Dan saya first time lah pergi umrah musim panas. Saya tak pernah pergi umrah musim panas. Sebab dulu kalau lepas musim haji dia akan ada gap 3 bulan 2-3 bulan baru sambung umrah kan. Sekarang pas baton, habis haji tu pas baton start umrah terus. Jadi musim panas tak pernah saya keluar daripada hotel subuh panas. Hari Rabu dengan Khamis lepas suhu di Madinah bukan Mekah atau Madinah dia, kalau Mekah panas Madinah lagi panas, kalau Mekah sejuk Madinah lagi sejuk. So Madinah hari Rabu dan Khamis lepas dia cecah 44 darjah. Di Kuwait pernah cecah 62 darjah. Macam itulah. Dia bukan sebab panas tu suara saya jadi macam ni, sebab bilik dia sejuk. Tak pandai pula adjust aircon dia centralize mana pula kan. Puih menyuruk dalam selimut tak mahu dah. Jadi jangan betulkan siaran TV anda. So suara saya memang macam ni. Dan alhamdulillah bab kata orang saya datang daripada Negeri Sembilan kan. Kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digondongkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi kalau saya cakap tu insyaAllah saya cubalah. Kadang ada yang tersirat-tersirat tu cakap A tapi B kan. Tapi maksud dia tu insyaAllah bak kata orang dulu tu dia berkias fansuri kan. Bak kata Imam Malik dulu kalau nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Dia sebut kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik dan kena ada pelita yang menerangi. Cakap macam mana pula kan, awak dari Asia macam mana kan. Tapi rupa-rupanya maksud dia kias. Dia orang dulu-dulu dia tak cakap direct kan. Dia cakap tu ada maksud tersirat dia kan. Contoh macam kita cakap nak Minang anak awak ni budak ni masak nasi pun mentah lagi, masak air pun hangui. Apa dah hal sekarang delivery je. Maksud dia tu dia tak nak lah tu kan. Dia bagi alasan saja tapi sebenarnya tak nak. Macam itulah macam perempuan lah. I tak boleh teruskan dengan you sebab I rasa kita tak ada kesefahaman. Yang mana kau dah menyampah kawan tu, kau cakap lah kan macam tu kan. Marin kan, apa bodoh kontut pun wangi kan. Bila dah bergaduh bercerai macam-macam. Kalau saya tak sebut kes mana-mana ya, ni contoh itulah. Jadi bila dia sebut kenderaan yang tangkas tu bukannya kereta apa yang kita naik. Maksud kenderaan yang tangkas ni adalah akal fikiran yang cerdas. Tu
Itu kata Imam Malik. Jadi akal kita ni kena gunakan, kan? Lepas tu bila kita sebut rumah yang lapang, ke rumah banglo lah, kan? Tapi masuk rumah yang lapang ni kesabaran yang tinggi, sabar. Bila masuk, dia kata pakaian yang cantik ni bukan dia pakai baju kurung, pakai uniform, pangkat sampai ke lengan, tak. Sampai ke lengan. Sebab saya dulu pengarah undang dan penguasaan pun pakai uniform juga, kan. Seronok kan uniform ni. Betul. Bukan seronok pakai pasal apa, tak payah gosok baju kemeja dengan tie dah. Jadi saya kerja dulu memang saya pakai uniform tak, kan. Jadi bos enforcement kan, banyaklah kena belajar dengan pihak polis dan dengan tentera, kan. Macam tu. Jadi maksud pakaian yang cantik tu adalah akhlak yang baik, perangai tu elok, kan. Kalau kadang-kadang kita tengok pakaian ni, kadang akhirnya nak tengok perangai. Macam tu lah, kan. Itu sebab saya pernah cakap dulu, kalau orang tu tak cantik tapi rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Faham tak? Orang tu tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Boleh bayang tak? Muka dah lah buruk, perasan lah cantik. Bapak buruk kan, macam tu lah cerita, kan. Jadi nak bagi faham tu, kan. Macam tu. Akhlak, akhlak yang baik. Kita tengok muka biasa-biasa je, tapi sebabkan Assalamualaikum, selamat datang, sihat, Allah baiknya dia, lupalah keburukan wajah tu. Macam tu lah, kan. Tapi janganlah kecil hati lah, sebab kecantikan ni subjektif, kan. Ada orang kata orang tu cantik, kan? Orang tu tak cantik. Dan satu lagi, bila dia kata pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi macam tu lah, tuan-tuan, kan. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elok baik, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk je beradab, tagak bersantun. Jadi terima kasih banyaklah pihak penganjur hari ni kerana sudi mengundang saya, kan. Saya sebenarnya ceramah hari-hari. Setiap hari 3 ceramah paling kurang. Kalau masuk kelas subuh, dia jadi 4 ceramah sehari. Kalau bulan puasa tu 4 ke 6 ceramah sehari. Tak muak-muak kat mana dengar ceramah, kan. Saya hari-hari doa, minta-minta lah batal program ni. Tak batal lah, dah jadi pula dah, macam tu. Sebab saya pun tak faham. Bila saya nak batal program, marah, tak payah. Jangan. Oh, no. Macam tu. Gantilah kalau tak nak. Macam tu. Ambil buluh dibuat galah patah dimain budak. Jauh sekali menyerah kalah, belum mencuba berganjak tidak. Api pelita cahaya gadup, supaya orang besarkan sumbu. Hati kecewa sengsara hidup, supaya tenang dan sabar selalu. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dibuang jangan. Kekang cabaran pertempuran sengit, setiap pengorbanan sulami kesabaran. Sejajar dengan tajuk kita hari ini, perjuangan, antara perjuangan dan pengorbanan, kan? Jadi kalau kita tengok, banyaklah perjuangan yang dah dibuat daripada dulu sampai sekarang, kan. Dalam hidup ni tentulah ada perjuangan, tentulah ada cabaran yang nak kita hadapi, kan. Bak kata orang, cantik dipandang, bulan mengambang, orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Pagi tadi pun ada ujian, kan. Datang jamnya. Biasa tak jam pula jalan ni, kan. Time ni lah kau nak buat jalan dia tu, kan. Time ni pula lah make up bersengit pula, apa hal lah pula make up tak jumpa, kan. Bodak yang kita favourite kita nak touch up muka tu tak ada pula. Ujian juga. Pergi semayang Jumaat kan, ada muka kusut, apa kena orang tu, apa masalah tu, tanya apa, selipar hilang. Selipar ya bukan masalah apa, tapi pada dia tu besar betul. Sebab setiap orang cara hadapi masalah beza. Yang seorang tu selipar hilang tak, tapi relax ya. Kau macam mana kau boleh okey? Aku sapu selipar lain tadi. Rupa cara dia menghadapi masalah dia macam tu. Yang dibalun selipar imam lah tu. Contoh lah kan, contoh. Jadi makna kata setiap orang cara hadapi masalah berbeza-beza.
Dan standard orang tu berbeza. Contohnya macam saya cerita tadilah, saya dengan penguasa saya. Kan saya kerja jadi pengarahan undang dulu, ada 80 orang penguasa bawah saya dulu. Bila tu lain cara dia. Bila nak tahu masalah tentang disiplin, saya kata aku tengok polis lebih lagi, saya kata. Lagi tahu kan, bertabik tu. Saya pernah pergi hantar borang klaim ceramah saya dulu. Saya hantar Baka kan namanya kan, Badan Kebajikan Agama kan. Saya hantar pergi ke Bukit Aman. Sorry lah, baru tahu disiplin nak masuk Bukit Aman. Bukan senang nak aman kat atas kan, nak masuk dalam tu habis semua. Handphone tak pergi bawa masa saya masuk tu. Kena tinggal handphone dalam kereta kan. Masuk tu bawa borang klaim yang seorang tu, yang saya kan, apalah kono orang tua ni. Ada seorang orang tua Cina lah, pakai topi tukang kebun. Lepas tu buka topi, pistol lah tu, badge tu. Rupa polis semua. Baru tahu. Pandai waktu kau mengakarkan orang. Lepas tu saya masuk dalam nak tunjuk disiplin kan. Masa tu saya pun masuk sampai dekat baru tengah bercakap dengan kaunter pertanyaan tu dekat lobi tu. Saya nak tiba togak lucunya. Apa lah dia tabik aku, lupa belakang saya, kaunter polis negara lalu. Dengan aku pun tabik lah sekali kan. Aku awak tak kerti kan, bantai lah kan. Itu nak tunjuk kan kalau kita maksud. Jadi kalau maksud cabaran dalam bab nak laksana disiplin ni, polis lebih lagi lah kan. Macam tu lah. Saya tu sebab saya kata dulu, kita ni kalau dalam hidup kita ni, kalau kita rasa susah, pandang ada orang lagi susah lagi. Ingat masa PKP tu kan, masa bila Perdana Menteri umumkan, masa tu lah Perdana Menteri masa tu cakap, dengan ini diumumkan PKP dilanjutkan. Ingat tak? Masa tu ramai orang bangis marah. Malah takut sampai bila lah, apa ni marah. Sedangkan cuba kau fikir, bila umum lanjut tu, kita fikir masalah kita. Kau tak tengok yang roadblock dah, yang polis buat roadblock setiap hujung jalan buat kan. Sian tengok. Iya. Dia tu lagi pula tunggu lagi. Lepas tu yang frontliner tu, yang ke hospital lagi lah. Tak pernah sampai kawan walaupun pakai PPE tu kan. Pembawa lubung tu macam kasawan tadi kan. Iya. Sampai kan ada yang petugas wanita ni yang dah bocor dah pad dah. Tak sampai nak tukar, dia toruk. Lepas tu terdedah lagi. Semua orang takut nak jumpa dia. Allah Akbar. Tu yang bila saya lalu kat roadblock, masa nak pergi beli barang tu, dia kata, siap tu, berapa orang pekerja tugas saya ni? Tuan-tuan, hari ni 4 orang. Elok-elok. Kata, jaga diri. Dah beli barang-barang, teringat kat polis tu tadi. Saya belilah 4 bungkus nasi ayam dengan air. Sian kan. Sampai kat roadblock tu dah 6 orang pula. Di game ni aku kata, malah 6 orang lah dah ni. Baru nak tekan shift tu. Kata, apa pandai lah kau, aku lah tak boleh lebih kan. Macam tu lah. Tu saya fikir, kita fikir susah, ada susah lagi pada kita. Macam tu lah kan. Jadi perjuangan ni perkataan yang sangat tinggi nilainya dan mempunyai maksud yang sangat besar. Perjuangan satu segigih yang berani, sanggup berkorban untuk mencapai matlamat objektif dan juga hala tuju yang digariskan. Perjuangan tegak atas dasar prinsip yang gitu, tidak sekadar semangat, tetapi juga bersandikan ilmu yang mantap, kefahaman yang jelas, keikhlasan yang tulus dan kesungguhan yang cekal. Manakala pengorbanan pula adalah merupakan perbuatan merelakan, melepaskan, mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam bekerja kan, ada je kan, ada je tak apa kata benda yang nak kita laksanakan. Ada je berubah pula kepimpinan, contohnya dah ada pula dasar-dasar baru, kena pula buat macam dia, kena pula macam tu. Tu memanglah kita kena ikut lah, macam mana pun kena ikut kan. Hidup kita ni kena ada peraturan. Itu sebabnya Prophet Muhammad kata apa, kepada yang bukan Islam jangan risau, ceramah saya international, semua orang boleh dengar, insyaAllah kan. Saya pergi ke Sarawak pun, saya tengok ramai yang kenal saya, tak sangka
lately ni yang Chinese dengan Indian pun ramai kenal saya. I know you lah. Dia kata macam tu. Masa kat Sarawak tu, keluar pada restoran laksa Sarawak tu, Togu, ambil gambar boleh, tapi saya Kristian, okey je. Saya kata, tak salah orang ke? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, confident nak dia tu. Dia bukan kata saya buat-buat cerita nak bagi orang galak. Dah betul, macam tu lah dia cakap. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa dah kan. Tapi bila masuk dalam bilik air tu, yang mana yang sama tu cerita kan. Macam tu lah. Jadi Prof. Muhammad kata apa? Dia kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Maksudnya ada setiap macam masuk penjara kan ada tiang apa dinding dia setakat tu je. Kan sel dia tu kan. Setakat tu je. Kalau dia boleh keluar pun keluar pergi kat kawasan lapang waktu riadah tu je. Lepas tu dia kena buat kerja. Saya baru tahu bila saya pergi ceramah kat dalam penjara tu rupanya. Saya tengok apa lah baju lain-lain nak. Yang seorang biru, seorang merah, orange sikit kan. Dia kata tu gaji dia 50 sen sehari tu. Yang tu gaji apa RM1 sen ke sehari. Yang seorang tu RM2. Oh, sehari tu. Betul lah. Saya berpeluang lah masuk dalam penjara tu masa ceramah lah. Kena habiskan ayat tu. Bila masuk dalam penjara tu tengok melawat kan, saya punya takut lah ceramah dalam penjara ni. Macam tu juga lah. IC semua kena tinggal, handphone kena tinggal. Ini buat aku tak boleh keluar ni kan, tak ada siapa tahu aku kat dalam ni kan. Lepas tu bila masuk kat penjara yang lama, penjara Seremban, ada satu bangunan lama. Kompleks penjara tu ada bangunan lama. Yang mana bayangkan jamban pun tak ada. Baring 4-5 orang je tu. 4-5 orang mengekor dia kawan tu. Dia buang air, air botol mineral yang 2 liter tu dengan baldi tu, macam baldi tu. Situlah dia buang air. Tak ada dinding, tak ada apa. Bayangkan. Buat yang sakit parut lah gitu, makan potai apa, mana tahu kan. Lepas tu yang petugas tu dalam 2 jam sekali ke pergi clearkan, buang, ganti dengan muka lain. Saya kata. Ada lagi macam tu. Lepas tu saya tanyalah kan, ada tengok yang blok penjara yang lain tu adalah tandas pun macam dia punya pengadang kan, macam kat lock-up lah kan. Macam tu lah. Tak adalah bilik tu tak ada kan, bilik air tak ada. Saya tanyalah yang warna penjara tu, pegawai penjara tu, saya tanya. Saya tengok dalam filem Mat Salleh orang putih dengan cerita apa Korea kan. Kau main lawa penjara siap dengan bantal, ada loker kan, siap selimut, adalah ruang susun buku ada TV tak satu sel tu. Lepas tu bilik air bertutup proper lah bilik air. Saya pun tanyalah pegawai penjara tu betul ke tipu tu luar negara tu? Dia kata memang betul. Habis Malaysia tak ada ke buat, tak nak ke buat macam tu. Malaysia pernah dah bagi proposal nak buat macam tu tapi tak lulus. Kenapa lah? Yang buruk dia pun dia berulang-alik keluar masuk ni kan pula kalau buat lawa-lawa dia kata macam tu. Tak yo pula dia kata kan. Macam itulah ayat dia. Jadi kalau penjara tu kan ada batasan dia. Sakat ni je. Makan pun makan apa yang dia bagi je. Tak boleh lah cakap kat penjara tu. Cubalah cakap dengan pegawai penjara tu. Kalau boleh hari ni nak nasi ayam nak kepak nak dia pula sana. Nak kena pijak kat pegawai penjara tu. Kan? Yang betul pun yang keluar masuk selalu dia tu keluar masuk besok. Dia siap sound, sarjan lagi dia sound dia pegawai tu. Macam tu lah tahu dia pangkat kawan tu kan, nak tunjuk punya selalulah dia masuk dalam tu. Dia tahu dah pangkat kawan tu. Macam tu lah kan. Jadi itulah hidup kita ni ada peraturan. Hidup kita ada peraturan. Malahan Nabi Muhammad sebut apa? Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah cetaka. Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah okey, biasalah penceramah tanya dia jawab balik. Senyap ni okey lah. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah, tak payah sebutlah masjid mana. Saya tanya makcik apa maksud selawat makcik apa maksud selawat. So makcik tanya nak camah lah, tanya pula kena sound pula tu. Ni kira senyap okey lah kan. Kira kalau jawab balun kan saya kan baiklah diam kan. Macam tu. Orang tua ni dia ikhlas, dia jawab tahu je. Camah lah. Tanya pula. Saya ingat saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas Pawai dekat Jempol. Saya masuk dalam dewan ni tengok semua perempuan lah.
Orang tua ni semua perempuan ni, tak ada lelaki ke? Menyahut makcik tu. Lelaki habis mati dah. Saya punya tergalak tuan-tuan, 5 minit berair mata tak boleh camah tuan-tuan. Orang tua tu cakap. Memang menurut rekod dalam Malaysia ni, orang lelaki mati dulu. Ramai lelaki mati dulu. Jadi orang perempuan hati-hatilah. Orang lelaki ni lah, kalau lah boleh hari-hari lah kena scan macam ke airport tu, dah lama letak fragile. Bila-bila boleh mati ni. Seorang, abang, pap, cokik sudu, mati. Tu sebab kan, jangan kasar-kasar dengan orang lelaki ni. Harta yang berharga. Tahu-tahu dah mendiang. Tahu-tahu dah Allahyarham. Tiba-tiba dah muka ada okey keliling dah, orang share dalam media sosial. Siap, semoga Allah mencucuri rahmat kepada orang. Tiba-tiba macam tu, mana tahu. Nampak macam ni kan? Nampak elok, esok dah mati. Dah bincang. Itulah kau perasan nak semalam, masa camah semalam dia tak golak mana. Kan kau nak mati. Dah mula dia keluar teori kawan tu macam tu. Kau perasan nak dia golak apa semacam semalam. Bukan main syukur, dia nak mati ya boy. Aku dah cakap jangan ambil bergambar bertiga. Mati tengah-tengah tu. Aduh. Kan? Sebenarnya tak. Tuhan dah tulis itulah masa dia. Kan? Masa dia. Itu sebab dia sebut cintailah. Jibril kata apa kat Nabi kita? Dia kata hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kan? Kedua, sayangilah, cintailah siapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat tuan perempuan, suami bukan hak mutlak kamu. Faham? Kan? Tak adalah lelaki pun kena ingat, isteri pun bukan hak mutlak kita. Sampai masa kita akan berpisah dengannya. Tak cerai hidup, cerai mati. Kan? Itulah. Kemudian kebebasan sebenar seorang mukmin, saya kata tadi. Kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Dah mati, tak ada apa lagi dah. Tak ada paturan lah. Ikut orang ya. Kan? Kalau yang fahaman tertentu, agama tertentu tu dia dibakar. Nak buat macam mana? Dia tak boleh cakap tak payahlah bakar. Panik, tak ada. Dah mati, nak cakap apa? Kalau yang Muslim dimandikan, siram 7 kali. Siram balik je dia, tekankan perut dia macam-macam. Kadang tiba tangan terangkit je dia. Tolak dia terangkit tangan. Ya, ada tangan dia keras macam tu. Ada yang macam ni mati. Tangan pegang mikrofon tengah karaoke mati. Lepas tu kita buat apa pun, terbalikkan, tak tangkupkan, siram daripada kepala sampai ni. Tak ada yang cakap tu tak kata. Kalau bercakap lah mayat macam tu lagi tengah mandi tu. Dah tak ada paturan untuk dia. So saya ingat masa saya camah di Melbourne. Melbourne. Kan? Bukan Melaka tau, Melbourne. Camah kat Melbourne, Australia. Masa tu saya bawa mak saya bila mandi jenazah, dia tunjuklah macam ni. Dia kata boleh tak nanti dia nak buat kuliah lah, minta mak saya bagi talk tentang pengurusan jenazah. Jadi mak saya dia dah book lah tiket apa semua, saya lalas tak jadi sebab PKP COVID masa tu. Kenapa dia minta mak saya ajak tu? Sebab dia kata orang Arab di Australia belum menguruskan jenazah ni macam menyiang ikan dah. Kasar betul. Tu bila orang tegur, janganlah kasar sangat. Dia tahu tak orang Arab cakap tak apa, dia tak rasa apa tau. Dia cakap tu. Tapi sebenarnya tak, sebenarnya mayat rasa tau, cuma dia tak cakap, tak kita tak dengar dia mengadu tu. Tu dia. Kan itu tajuk lain lah ya, urusan jenazah dan kali ya. Mana kena panggil lagi lah tu. Jadi apa yang kita dalam perjuangan dan pengorbanan ni, apa yang kita kena install dalam hati kita. Kita kena install dulu dalam hati kita ni software untuk hidup. Kalau tak ada software ni, kita takkan boleh hidup dalam dunia ni dengan baik. Kan? Yang tak perlu install benda ni, orang gila. Dia tak payah. Sebab dia pun paning kan. Apa benda dia fikir. Orang gila ni jangan dilayan kan. Orang gila ni kalau kita layan dengan kita gila sama. Saya ingat ada satu orang gila ni, dia masuk kat satu kawasan sekolah tu, dia bawa mata pancing macam ni, masuk. Yang pengawal keselamatan tu cakap, weh, jangan biar. Kenapa lah? Dia tu 9 tu. 9, kenapa lah? Tak cukup 1, 10. Mana shot lah. Macam tu kan. Istilah ada setengah tempat dia panggil, oh tu 9. Tu 9 tu. Kata.
Masuk 9 tu poning lah. Dia tak sempurna lah. Jadi lepas tu bila dia pergi ke, dia kata jangan layan biar lah, perhati je lah, perhati je. Pergi kat Padang, orang gila. Maaf, dia pacak, dia jangkung tapi Padang tu. Dia tunggu Lalulah pengetua sekolah tu, dia tagu orang gila ni. Banyak dapat ikat, katanya orang gila tu. Kan dah cakap, orang gila jangan dilayan. Orang gila tu nyaut balik, kau gila kau, ni Padang mana dia ikat, sekarang siapa gila, saya cakap. Itu cakap, jangan dilayan orang gila. Yang seorang tu pula, dia bawa kambing, dia kopit kambing je, nak bawa nak pergi sembelih dekat surau perjalanan. Selisih dengan orang gila. Orang gila dia boleh tanya, nak bawa pergi mana monyet tu? Nak bawa pergi mana monyet tu? Kan dah cakap, orang gila jangan dilayan. Jadi yang orang bawa kambing ni pergi nyaut, ini bukan monyet, ini kambing. Tu tahu orang gila tu cakap apa? Aku kan tanya kau, aku tanya kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Dia cakap macam tu lah. Itulah kira. Orang gila ni dia tak ada masalah, dia tak payah fikir apa. Tapi kalau dia masuk dalam dewan ni kan, dia masuk dalam dewan dengan baju tak berbaju, dengan seluar atau londe, sampai naik atas pentas, dia tak ada masalah, tuan-tuan. Kita tengok tu, alah, apa pula dia buat sini ni. Zap dia londehan seluar. Mak seminggu trauma terbayang tu. Dia main. Iyo. Itu cakap tu, apa yang kita kena install nak berjaya dalam hidup? Yang pertama, kena install sabar. Dalam hidup ni, sabar kena ada. Kan? Sabar. Macam saya tadi kan, berlumus tungkus nak sampai kemari. Mana lagi teruk daripada bertukar lumus kalau berlumus tungkus tu. Macam gotong royong kan, gotong royong. Itu makna sama-sama buat kerja. Kalau PBT lah, Majlis Bandaraya yang buat kerja tu, nama dia royong gotong. Orang lain tu ambil gambar ya, sambil pegang cangkul. Alhamdulillah, hasil muafakat masyarakat otak itu kan. Sudah yang buat kerja orang lain kan, tentulah. Dan itulah kan. Jadi tentulah. Jadi mereka kata berlumus tungkus nak datang kemari. Sebab saya mati-mati ingat ceramah start 9 setengah. Rupa-rupa lambik rupa kau tahu lepak lu tadi. Minam-minam lu kat luar tu kan. Tapi tak apalah. Tengok tuan-tuan pun awal tadi. Saya pun tak apalah, faham lah. Bagi orang ngap sikit. Bagi orang ngap ni kata bagi menapas sikit lah. Macam tu kan. Sebab saya first time datang sini. Cantik dewan ni. Ni baru buat dewan ni. Yang kodap bunyi ni semua, soundproof ni semua pasang kan. Ada bau kodai. Kata sadap kan. Cubaan-cubaan satu dua kan, sadap bunyi kan. Itulah. Sabar kena ada. Kedua, syukur. Kena ada syukur. Kan? Duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada tugas tanggungjawab. Ada orang tu kat luar sana tengah bawa folder file dia nak kuluk-kilik terfikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Sian dia. Kan? Saya 2018 Januari 2018 saya dah bersara. Saya dah ada kad pesara dah. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Hotel yang mahal tak dapat dah. Kat Shah Alam begitu, saya tunjukkan saya tunjuk kad pesara saya. Dia boleh cakap apa tau? Ustaz, yang gurau boleh tak? Jangan bergurau, mana ada setengah hotel tak pandang pun kad pesara ni. Tapi saya dah ada kad pesara lah. Saya dah pencet. Jadi untuk makluman semua, secara teknikalnya saya tak ada kerja. Tu yang saya datang ceramah ni. Dah tak ada kerja ceramah lah tuan-tuan kan. Jadi syukur Tuhan bagi. Tapi kenapa manusia tak syukur? Kenapa manusia tak syukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak. Sebenarnya apa yang kita ada, kita memang usaha, tapi bukan tu. Tapi apa yang kita ada ini sebab Tuhan izin. Tu je.
Tuhan izin. Ada orang kerja lagi teruk pada kita, tapi Tuhan belum izin dia senang macam kita. Betul kan? Sabar, syukur kita ada kerja. Sabar, orang cakap macam-macam. Polis tu lah kerja nampak ayat kan? Pernah dengar tak ayat tu? Polis macam tu. Sedangkan kita kena faham, jangan pukul rata. Lelaki ni memang tak boleh senang sikit, mesti curang punya. Allah. Berapa ramai lelaki beriman dalam dunia, tengok muka beriman dia semua. Mak tahu, Allah Akbar, saya nunduk tu. Allah Akbar. Kan? Ini juga gambar nuduh-nuduh. Kan? Dalam seguni boreh, memang tentu ada antahnya. Kenapa dibuang satu guni boreh tu buat apa? Yang perlu kita buat, kita ayak, kita saring, kita tapis. Pilihlah yang baik-baik, itu je. Orang perempuan perfect sangat ke orang perempuan? Tak. Perempuan pun sama. Nampak sini ayu duduk. Gelak pun dan cuci ni. Balik rumah, buka tudung, buang rambut kombang, pakai baju binatang. Cari habitat dia kan. Dia marah anak tu, nampak sini. Ustaz. Sihat, bukan main lagi kan. Kau tengoklah kan. Balik rumah, pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Habis umur marah. Suami kono. Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Install dalam ni sentiasa ada hikmah satu benda ni. Kan? Hari tu saya ceramah dekat Perth bulan lepas. Sebelum ni. Tapi orang tak percaya saya ceramah kat Perth. Saya ambil gambar kan, alhamdulillah sampai di bumi Perth. Tahu tak komen macam kat Shah Alam ni, kau ajar tu kau. Jauh pergi tu macam Shah Alam. Sebab kebetulan pula di Perth ramai orang Melayu. Dia bawa saya pergi makan restoran. Terus nama restoran tu makan-makan. Macam mana nak percaya tu ke Perth? Lepas tu besok tu sarapan kat restoran santai-santai. Esok tu pula restoran Let's Sarapan dia. Nama dia. Macam tu lah. Lepas tu ceramah pula dekat hotel Grand Hyatt tu. Dalam dewan tu semua Melayu, Singaporean, Malaysian kan ceramah. Tapi hikmah lah pada sana. Baru saya tahu rupanya Perth dengan Melbourne beza. Melbourne ni sibuk sikit lah. Macam Perth ni tenang. Rupanya pakan orang pencen dia kata. Ramai orang pencen duduk sana. Ada rakyat Malaysia dah 40 tahun lebih dah duduk sana. Kan? Tapi relax lah. Tak ada kejar apa semua. Yang paling saya tak boleh tahan tu kan, kalau kita berdiri lah tepi jalan tu, berhenti kereta tu. Salah berhenti tu, dia suruh kita melintas jalan. Sebab kita nak melintas, kita tunggulah kereta lalu. Tak, kereta tu berhenti. Siap jam sampai belakang. Beratur kereta tu. Dan dia tak ada pun. So capek kan? Tak ada, dia relax, dia duduk dekat kereta. Dia pandang gitu. Kita pun kenapa dia berhenti tu? Sudah kita pun awak pun was-was kan. Tapi punya macam tu lah, nak bezakan kan cara dia. Baru hikmah dapat belajar lah. Dan hikmah kita dapat kerja kat sini kan. Hikmah. Kadang-kadang ada orang cakap, kerja apa? Alah polis biasa je. Dia boleh cakap polis biasa je. Tak, sebenarnya syukur. Ada orang, saya tengok orang tu kerja kan. Kerja, company tutup. Nampak gaji tinggi. Tiba-tiba COVID. Siapa sangka? Syarikat travel, berapa banyak tutup? Syarikat travel agency, tutup. Command Action makin. Dia chartered flight tu, dia chartered hotel tu setahun. Sekali COVID. Haru kan. Tutup pintu depan pejabat tu. Takut orang datang tuntut refund balik duit deposit dia. Banyak. Yang menipu itu, jangan cakap lah. Kan? Yang ada satu syarikat tu lah, saya tak sebut lah, semua tahulah syarikat yang tipu murah gitu kan. Dia berhutang dengan orang 30 juta. Ambil duit ni, hantar orang dia pergi. Ambil duit ni, hantar orang dia pergi. Macam tu lah. Ada seorang kawan saya, anak dia dapat jawatan, dapat offer kerja jadi pilot. Buat majlis perpisahan dekat pejabat lama tu. Okey, untunglah besok dah jadi pilot, jangan lupa kita, bawa kita kan. Habis majlis sebalik rumah, esok tu kerajaan umum PKP. Dia dah berhenti kerja ni. Tempat baru tak boleh masuk.
Bayangkan. Oi, masa tu. Berapa banyak. Tapi kita masih lagi duduk rumah ke, kalau work from home tu kan. Ada yang work from home tu. Alhamdulillah. Kita duduk rumah. Tapi gaji jalan. Macam biasa. Kan? Kita ada orang tu hilang semua pendapatan terus. Saya buat ceramah online tak pasal-pasal. Depan jamban pun depan jamban lah. Mana telah, mana yang lain clear tu kan. Cari mana. Lepas tu tengah-tengah cakap apa-apa anak lah lalu ni ninjau. Macam-macam lah baru tahu. Kan saya dulu tak ada, dulu orang lain pasang kamera, kita tak pernah buat live kan. Kita bantai lah pasang sendiri, kita tokan, kita pun lagi bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayanglah Putrajaya masuk Kementerian Pekerjaan Tinggi kan. Adalah hikmah dia dapat belajar. Oh macam tu pun. Terpaksa ada 2 phone. Satu phone on tu, jadi kita boleh tengok komen. Satu phone lagi. Macam tu lah. Iya, banyak hikmah dia. Kita belajar daripada situ kan. Berapa banyak syarikat yang bertahan, syarikat yang tak dapat bertahan. Berapa orang ramai orang hilang. Lepas tu barulah orang tu takut dengan penyakit tu. Berapa banyak ceramah yang kena bagi apa saliva test tu yang nak check kan. Sebelum ceramah check tu bagi tunjuk. Dekat berapa kali saya pergi dekat IPD, IPK diminta result tu dulu. PPK Alio tak apalah, tapi ada stesen TV tu pula ada setengah program tau, bukan semua. Kena jolok hidung. Saya 2 tahun tau bertahan. Hidung saya tak dijolok orang. Mana yang ada satu program Astro tu, ada satu program tu dia wajibkan jolok dulu baru tak apalah, tak keluar TV pun tak apa, kosoh orang lain. Saya takut kan. Jolok hidung. Wish. Bono tu kan panjang. Mana payah? Sudah jolok tu mak dalam mana pergi merayau tu kata tak nak lah. Saya punya takut lah tuan-tuan. 2 tahun saya tahan. Tiba-tiba tahun 2022 kan dah start buka pergi umrah balik tu. Saya dapat lah, saya kena tak ada pilihan. Muka saya dah terpampang kat banner dengan poster tu. Wajiblah swab test 48 hours before, 48 jam sebelum penerbangan kena swab test. Saya tak pek tidur. Risaulah, matilah aku. Pergilah lalu kat satu klinik tu yang 24 jam je kan. Dia buat memang cepat dapat result tu kan. Lalu kan awak daripada kereta tinggi lah, pandang lah kawan tu. Jadi yang nurse Indian ni dia rendah sikit. Aku kata ni baru dia radak hidung aku ni karang. Baiklah aku turun. Kejap kau tunggu aku turun. Dia jolok macam tu. Oh, jolok macam tu kan. Besar lubang hidung aku ni karang. Saya pun turun lah macam tu kan. Ini mungkin akan rasa tak selesa. Kau tak payah bagi taklimat, kau jolok capek. Kata dia tanya tu bagi taklimat tak ada lagi. Aku dah lah risau ni. Dia jolok tu satu hal. Yang kau pusing tu kenapa? Kata aku lah. Kan, lepas tu balik Pak Rizal. Alhamdulillah, pek lah pergi kan. Bila saya sampai kat pejabat kan, tanya, mati tak? Tak mati pun kan. Tapi yang bagus masa di Arab tu, masa nak balik tu, bagus petugas yang nak check kita punya COVID tu. Dia colek kat bibir ya. Macam tu ya. Negatif. Dah macam ni negatif lah, apa bondo kan. Macam ni hujung bibir bukan Helio pun negatif. Ada seorang sebilik dengan saya, dia dah check yang Helio tu 2 lain tau. Mana dia positif COVID, dia pun negatif. Dah colek bibir ya. Saya punya gembira lah bila tak jolok hidung. Syukur. Sampai di KLIA, sebelum kena cop pasport, KKM semua dah standby, dah batang panjang tu dijolok. Alhamdulillah, 1 flight positif. Kecuali Samsul Debat, saya negatif. Lepas tu dia cakap apa? Mesti dia tu pembawa. Dah ada pembawa lah tahu. Banyaklah hikmah ada kan? Hikmah. Macam kita lah dulu orang perempuan, ingat tak zaman kena tinggal kat boyfriend dulu, ingat tak? Masa zaman putus cinta, ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat tak kita tengok, kita bakar gambar dia, kita koyak surat dan mati langkau, mati terbakar, tak guna jantan, kita marah kan? Rupanya hikmah dia, Allah temukan kita lelaki yang jauh lebih baik daripada dia. Jadi suami kita dah pun. Nampak tak? Kan? Itulah orang tua dulu cakap.
tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu ya. Percayalah kan. Macam tu. Saya dulu fikir masa belajar tak ada orang nak kat aku ni. Kan, selenga. Kan, tapi tak sangka dapat bini putih. Kan, dapat bini lawa. Iya, percaya pada hikmah. Kan, iya. Waktu biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz. Kan? Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya Nilofa Maya Karin. Syukurlah. Syukurlah. Tutup lampu sama. Tak ada mana tutup lampu menyalur muka kawan tu. Tak ada. Kau tanya piuris tu. Saya tanya, menyalur tak muka bini kau? Tak ada. Dah sama kau lap. Macam tu lah. Percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dengan apa je yang datang, redha. Dan begitu juga ikhlas. Apakah perjuangan kita? Wah, tu dia. Perjuangan kita mempertingkatkan keyakinan diri. Dalam bekerja sentiasa yakin, sentiasa nak buat yang terbaik, sentiasa nak buat cemerlang. Nabi Muhammad SAW kata apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya bukan main buat janji ada, janji siap, boleh lah tu, daripada tak ada asbol, asal boleh, salah. Kena buat yang terbaik. Nampak? Kalau kojo elok, kalau berniaga elok, kalau buat report buat cantik-cantik, memang kemas supaya mudah orang nak tengok dan orang faham. Kan, sebab orang yang berjaya akan bergerak seiring atas keyakinan, dan keyakinan itu kan bermula dengan minda, kembangkan minda keyakinan bahawa kita boleh. Kan? Begitu juga. Kan, buanglah perkataan-perkataan yang krik-krik yang dilontarkan oleh orang yang semua tujuannya nak menjatuhkan kita. Pedulilah orang cakap kita macam-macam. Saya ni berceramah ni bukan tak ada orang komen-komen kutuk-kutuk kita, ada. Tapi kalau dilayan sampai bila tak jadi apa. Arwah abah saya kata, orang kutuk-kutuk kau macamlah tetangga cuping telinga kau tu. Pedulilah orang nak cakap apa kan. Orang cakap tak elok lah kau ni macam ni lah. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Kan, ingat tak kisah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim dia dengan anak dia tarik kaldai. Orang komen, apalah dah ada kaldai tak nak naik, naiklah kaldai tu. Ayah naik, anak tarik. Orang kampung lain pula komen, sedap ayah duduk atas tu, kesian budak tu tarik kaldai tu. Ayah turun, anak naik. Kampung lain pula komen, kurang ajar betul budak tu. Sian ayah tarik, dia sedap duduk atas kaldai tu. Sudah dua-dua naik. Dua-dua naik kaldai tu, dah kawan kampung lain komen, gila menyeksa binatang. So, seorang lah naik, kenapa sampai dua-dua naik? Sudah kaldai naik atas dia, lagi gila. Dia cakap pula, kaldai pula naik atas dia tu. Nampak tak? Jadi itulah, sampai bila pun kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kan, jadi apa yang kita rasa yang terbaik, kita buatlah. Macam tu je. Dekat Samsul debat ni, dia baik kelakar. Mana sebaik kelakar? Ada ke sebaik kelakar? Orang yang golak. Saya tak baik kelakar. Saya cerita je. Kan? Tapi sebenarnya ada orang pada tak kelakar pun biasa je. Ada orang macam tu. Nampak tak? Tapi betul pada saya kerana metod kita menyampaikan ceramah. Cara kita, setiap orang ada cara berbeza. Ada seorang tu, hoi menjorit pula dia. Seorang kawan saya seorang tu. Menjorit. Yang seorang tu menyanyi macam-macam lah. Tu metod kan, kaedah penyampaian kan. Macam mana? Macam sekarang kan tengok, dah pukul berapa? 10.30. Sekejap dah 45 minit kita ceramah. Tak sangka kan? Itu saya kata kaedah. Iya. Kan? Kadang ada orang tu, ada setengah orang tu pula pakai slide dia. Kan? Dia tu sebabnya kaedah penyampaian ni dalam pengucapan awam public speaking ni dia ada talk to, present with. Kan? Maknanya talk to ni bercakap kepada, present with. Present with ni membentangkan dengan sesuatu. Contoh ada slide. Itu lebih baik daripada talk to. Talk to ni dia cakap seseorang. Talk to. Present with ni bentang sesuatu. Yang paling bagus conversation with. Perbualan bersama. Itu paling baik sekali. Itu yang kalau kita bercakap dalam telefon tu, dia boleh sampai 3 jam tu. Kan? Alah. Awak lah letak dulu phone. Apa pula? Awak letak. You letaklah. Kalau I jadi lelaki terakhir hidup atas dunia ni, biarlah I yang terakhir dengan suara you. Allah. Sepak kan tahulah menyampah betul kan.
Ni bil dah tinggi dia ni. Macam tu lah cerita kan. Macam tu lah. Jadi mana kata conversation with tu ada banyak lagi lah. Dia ada sebenarnya ada 12 step tentang pengucapan awam. Itu pun kena panggil lagi lah ceramah yang lain. Ya? Maknanya kena buat. Itu kena 3 hari tu. Saya dulu waktu jadi Presiden Alumni Debat Malaysia, saya jadi coach ni. Masa saya peringkat Dusti, masa saya final year lagi, saya dah mengajar dah. Debate dan pidato dan pengucapan awam ni. Bagi 3 hari insyaAllah. Boleh ubah orang tu daripada dia stage fright tu, boleh sampai dia boleh bercakap. Boleh. Tapi ada step dia lah. Ada step dia. Nak menjadi pendebat pemidato pun ada step dia. Saya technical debate tu dalam kepala saya je. Sebut je. First speaker, second speaker, third speaker. Apa benda definisi, literal, kontekstual, apa benarnya, apa point nak bawa, mengapa, bagaimana implikasi MBI, politik, ekonomi, sosial, point macam mana nak bawa. Tu dia kata tu next lah. Kan? So, yakin. Keyakinan. Yakin Allah sentiasa bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Nabi sebut, jagalah hak Allah. Allah akan jaga hak kita. Jagalah hak Allah. Allah akan sentiasa ada di hadapan kita. Bila diri yakin Allah sentiasa bantu, maka diri akan lebih yakin. Macam bekerja kan, dia kena ada prinsip ihsan. Ihsan tau. Contoh orang perempuan ni, lelaki jangan jawab tau. Saya tanya perempuan je dulu. Kalau kita naik kereta, nampak traffic light ada countdown 120 saat lagi. 120, 119, 118. Kita perhati 17. Masa tu tak ada satu umat pun, tak ada orang pun kat jalan tu. Sebab 4 CCTV pun tak ada. Pukul 12 tengah malam. Apa yang akan anda lakukan? Jalan je. Itulah beza dengan lelaki. Lelaki akan sabar, tunggu sambil zikir, ingat Allah banyak macam tu. Kau janganlah tepuk tangan, aku sini tu kau tahu. Kan? Orang perempuan pun marah. Tak penat ke jadi munafik? Dia kata macam tu. Itu beza dia. Maksudnya kita akan patuh peraturan walaupun ada orang ataupun tak ada orang. Tadi saya tanya tu jawab je. Tak payah fikir panjang pun kan. Jalan je. Sebab apa? Sebab kita fikir tak ada siapa perhatikan kita. Contohlah, kalau kita duduk dekat traffic light tu, sebelah kanan kita nampak ketua komandan kita punya komandan, ketua pejabat kita ni. Rasa-rasa kau jalan ke tak? Kita akan jalan sebab bos kita pun jalan. Macam itulah. Contohlah kan. Tapi prinsip ihsan ni maksud dia, kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun even if kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan nampak kita. Itu sebab jadi kita jaga. Nak makan rasuah, oh jangan Tuhan nampak. Nak tiba, oh jangan. Nampak tak? Kan? Rasuah ni bukan isu apa? Dia isu nasional. Semua tempat ada. Jangan cakap tak ada lah. Ada. Tak satu dua ada. Tapi masalah orang Malaysia ni, dia gemar apa tu? Istilah Jawa tu apa? Generalization. Boleh macam Jawa tu. Dia pukul rata, seorang kena tangkap. Memang semua macam tu. Memang semua macam tu. Itulah. Memang tak macam tu pun kan. Ingat, lelaki, ramai lagi lelaki yang jujur. Memang menurut kajian, makhluk paling jujur dalam dunia ni lelaki. Cuma lelaki seringkali ditanya soalan-soalan yang sukar, menyebabkan dia sukar untuk jujur. Ya, betul ke sedar gemuk? Macam mana nak jawab tu? Saya cakap, kau jujur memang mendapat kau baik, kau jangan jujur. Betul ke sedar gemuk? Awak gemuk pun saya sayang. Mana betul lah gemuk? Mana tak boleh. Kau tak boleh jawab macam tu. Jangan. Betul ke saya dah gemuk? Tak adalah, ni bukan gemuk. Tu namanya kurang kurus. Sama lah tu. Kena marah juga. Betul ke saya dah gemuk? Tak adalah, orang buta je cakap kau gemuk. Kurus lah ni. Ya orang. Terpaksa tipu. Takkan kau tak apa, kau jangan tanya soalan tu. Dulu kau perasan tak? Kau betul tudung, suami boleh sikat rambut kat sebelah. Sekarang tak dapat. Sekarang kena... Cepatlah. Kenapa? Tak boleh dah share cermin tu. Dulu masuk bilik air serentak. Sekarang keluar. Suruh keluar dulu baru boleh masuk. Takkan kau tak faham? Nampak tak? Iya. Itulah dia. Lelaki ni dia susah sikit. Kadang-kadang saya pun kena. Tadi dia tengok perempuan tak? Susah soalan tu. Tadi ada tengok perempuan tak? Tak ada lah. Mana ada? Hari ni semua lelaki. Ni tengok ada yang pakai tudung semua. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa. Macam mana? Kan? Susah tuan. Cemburu. Biasalah. Orang perempuan memang kena cemburu. Tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Allahu Akbar. Kan macam tu kan? Allah.
Sedih saya. Oh, nampak bila dituduh kan. Ini semua tuduhan. Oh, macam tu kan. Pernah dengar ayat tu? Kan? Jadi, mana kata, itu pertama. Begitu juga yang kedua, kejujuran. Perjuangan kita untuk jujur. Jangan menipu. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu klaim overtime, mileage. Jangan tipu. Nampak? Bos datang. Kamu kat mana sekarang ni? Oh, saya dekat pejabat, tuan. Kalau kau kat pejabat, kenapa aku tak nampak kau kat meja kau? Kan susah. Cakaplah, saya kat luar, tuan. Okey, berapa lama lagi nak balik pejabat? Bagi saya 15 minit, tuan. Macam tu je. Jangan tipu. Betul tak? Jangan tipu. Tipu klaim. Klaim tidak pernah menambahkan pendapatan. Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada apa kita belanjakan. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Mileage ikut kelayakan dan kenderaan yang kita bawa. Tengok berapa sen, berapa 1 kilometer. Semua kira. Kan? Bila bahagian kewangan query, jangan marah. Kenapa klaim tak sama sedangkan 5-6 orang ni semua pergi kursus yang sama? Kenapa menimbang mahal sangat? Kenapa yang ni rendah sangat? Kenapa? Jawab. Ni marah. Macam duit mak ayah kau dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Faham? Jawab je dengan jujur. Kenapa klaim saya lebih, tuan? Sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout Subang tu je 3 kali saya pusing. Mana satu patut aku ikut ni? Tak confirm. Sini ke sini? Sini ke sini? Tu yang banyak mileage tu. Faham? Macam tu je. Jangan tipu. Jujur. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat surat beranak, IC, kad pengenalan anak untuk tujuan sekolah peribadi. Tak halal untuk kita setiap ink dakwat photostat untuk tujuan peribadi. Photostat 3 bulan gaji punya pap untuk tujuan personal loan. Tak boleh. Nampak tak? Nampak? Berubah muka. Mana pernah buat? Pernah buat. Wah, photostat kat luar berapa sen ni je. Betul tak? Tu sebab susah nak lulus. Faham? Betul. Kita guna benda yang tu tak amanah sebenarnya. Tak jujur kita. Kalau benda tu nampak kecil kan? Tapi kalau benda kecil tu bak kata seorang pemimpin kat Malaysia ni. Kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini, macam tu lebih kurang bunyi dia. Kena jaga. Faham? Nampak tak? Bawa bakul berisi limau. Sangat berat payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Nampak? Mati kena baham harimau steady lah. Kan? Macam mana dia mati tu? Kena baham harimau. Yang besar ke harimau tu? Besar jugalah. Dahsyat Kena gigit anjing, melumpuh langsung mati pun bondo kan? Nampak tak? Macam tu lah maksud dia. Jadi jaga. Jujur. Ada seorang lelaki ketika zaman sahabat saya, Husam bin Noh. Dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Mubarak ni Arab Badui ni, dia, kau jaga wahai Mubarak, kau jaga ladang buah aku ni 3 bulan aku nak outstation, dia nak pergi berdagang. Kau jaga ladang buah aku ni. Lepas 3 bulan dia balik. Sekarang kau petik 3 biji buah bagi kat aku biar aku rasa. Dia kau petik lah 3 biji buah bagi. Pertama masam. Yang kedua pahit. Yang ketiga tawar. Apa bondo kau ni 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni. Takkan kau tak tahu mana manis, mana masin, mana masam? Tu dia jawab apa? Demi Allah, kau pesan kat aku suruh jaga ladang ni. Kau tak pernah suruh aku rasa. Makna 3 bulan dia tak rasa, tak sentuh buah tu untuk tujuan dia nak rasa. Tak. Bayang kalau kita bukan 3 bulan, 3 hari bagi peluang jaga ladang musangking. Sebako bawa keluar ni kebetulan kan nak jaga agak berkenduri kau dalam tu. Kan? Itu beza. Nampak jujur, jangan tipu. Ingat tak kisah ada satu raja tu. Dia panggil semua rakyat jelata yang lelaki. Baiklah semua, hari ni better bagi batu-batu ni, ambil batu-batu ni, semua ambil batu. Kamu tanam batu ni, better bagi masa 3 bulan. Kita tengok pokok mana yang tumbuh paling besar sekali, itu layak kahwin dengan anak better, dengan puteri better.
Batu ditanam yang seorang jadi pokok sawit, seorang jadi pokok jadi pokok Christmas tu, pokok besar, macam-macam pokok lah. Yang seorang jadi pokok apa nama dah? Pokok ketapang. Kan? Yang seorang budak ni pun cuba nasib pun nyiram, tak mau dia tumbuh tu. Bawa lah pergi ke istana, hari deadline pun sampai. Semua bawa ke istana. Budak ni bawa pasu tak tu. Bawa pasu tak apalah nak buat macam mana, dia kena submit dekat kan. Semua orang galak kena, pokok tak tumbuh tu kan. Akhirnya raja pilih budak tu tadi. Budak tu jadi menantu aku. Kau orang semua membohong, kau tanam batu macam mana boleh tumbuh pokok besar macam tu. Nampak tak? Akhirnya yang jujur gak dapat manfaat. Nampak macam tu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata Rasulullah SAW bersabda, tanda munafik ada 3: berkata ia berdusta, berjanji ia ingkar, dan jika beri amanah ia khianat. Nampak? Mempercayai kamu adalah pilihan aku, mengkhianati aku pilihan kamu. Power tak ayat tu? Macam tu. Jangan lupa sematkan dalam hati. Nampak? Ya, betul. Dalam kes-kes pecah amanah kan, orang percaya kat dia, tipu. Betul tak? Percaya dekat dia, jaga syarikat, habis dia sapu je duit syarikat. Allahu Akbar. Akhirnya bos menanggung hutang. Banyak berlaku. Pihak polis selalulah terima aduan kan. CBT, CMP, Criminal Breach of Trust, Criminal Misappropriation kan. Macam-macam. Ya. Begitu juga menguruskan jadual diri. Itu pun perjuangan juga tu. Nak uruskan kita bangun awal, nak pula duduk dekat Subang. Ya Allahu Akbar. Kojo kat Subang ni macam mana lah kau boleh kojo kat sini, kata kan. Dengan tahap azab nak sampai, ya Allahu Akbar, kata. Saya pernah sekali dulu ceramah di Istana Budaya. Ceramah di Istana Budaya. Masa tu saya sampai dekat tol Sungai Besi dalam 5 minit sebelum pukul 7. Masa tu hari Sabtu baru puasa tau. Sabtu, hari pertama puasa. Hari Isnin tu kerja dan baru hari pertama buka sekolah lepas puasa. Lepas cuti sekolah tau. Cuti sekolah, lepas tu puasa. Kalau ingatlah tahun bila tak? Sebelum PKP dulu. Isnin tu buka sekolah dan bayangkan 5 minit sebelum pukul 7 saya kat tol Sungai Besi, melokek tuan-tuan. Sepatutnya ceramah kat Istana Budaya 9.30. Saya ceramah start pukul 11. Punya teruk jam. Mula-mula sekali saya masuk tu kat dalam Istana Budaya, pentas tu saya ceramah, saya kata, macam mana kau boleh duduk kat kelumpur ni, saya tanya. Iya, orang Seremban dia memang tak biasa jam macam tu. Orang Negeri Sembilan dia tak biasa. Orang Negeri Sembilan tu, kalau kat Seremban, tadi teruk betul jam. Setengah jam juga kat situ. Setengah jam tu lama tu. Itu yang aku heran, orang Terengganu, Kelantan ni boleh 22 jam balik kampung. Itu bukan jam tau, itu menetap namanya. Tahu? Walhal dia boleh balik daripada hari Jumaat. Hari Jumaat dah cuti, dia boleh balik. Dia saja balik 2 hari sebelum raya. Suasana bawah. Suasana. Kita berasap-asap tepi jalan. Ya Allah, aku tidaklah. Saya pergi Brunei, ceramah di Universiti Brunei Darussalam, UBD. Sampai dekat airport, saya tanya orang Brunei ni, jauh ke daripada airport ni pergi ke UBD? Jauh juga, dalam 15 minit macam tu. Kau boleh bayang tak? 15 minit tu jauh kat dia. Sebab negara dia kecil. 1 jam setengah dah selesai satu Brunei. Kalau kau bawa dia ikut yang tadi, yang jam yang 22 jam ni, aku rasa meninggal dalam kereta tu. Dia tak biasa jam. Itu sebab saya semenjak daripada itulah, semenjak tu perjuangan saya nak ceramah kalau belah-belah KL ni. Kalau tanya saya, biasanya saya akan, kalau ke KL, saya akan solat subuh di tol Sungai Besi. Solat subuh kat situ, biar ada lapang lega. Sekarang ni pun dah kena awal sikit, sebab subuh kat Sungai Besi pun tak ada jaminan kan. Boleh dah start dah masa tu. Orang semua dah tak nak kongsi kereta. Semua buat loan senang nak beli kereta baru. Ya. Macam datang sini, saya boleh lah dekat R&R Dengkel tu kan. Jadi makna kata boleh lah kan, boleh lah. Maknanya elak je, biar dia sampai awal, relax tu kan. Macam tu. Jadilah geng 5 pagi, mulakan seawal pagi kan, susun aktiviti kita macam tu. Keempat, jadilah manusia yang cekap dan perjuangan nak jadi cekap dan berkesan. Macam polis tu, cepat dan betul betul ke dah tukar dah? Mesra apa nama?
Macam tu lah lebih kurang. Kan? Saya tak ada kawan lah. Tak apa bodoh kau cakap tak kan. Apa dia kata? Cepat dan betul kan? Betul. Kan? Cepat, mesra, betul. Cepat dan mesra. Habis? Mesra. Kau jangan akalkan aku. Kau cakap lah betul-betul apa benda mesra apa. Tapi polis ni, saya dulu ya Allahu Akbar. Saya cukup takut tau dulu. Dulu masa sekolah kan dah main bola agama, IC hilang, wallet kena curi, IC tak ada kan. Saya pun naik basikal daripada rumah mak tu. Dan dia pergi ke balai polis Paroi, saya ingat lagi. Balai polis Paroi, Kayu apa ni. Pakcik, saya nak buat laporan, saya punya IC hilang. Nama kau siapa? Polis tu dengan misai dengan apa? Nama kau siapa? Nama saya Syamsul Amri Ismail. Apa buktinya kau ni Syamsul Amri Ismail? Dia tanya macam tu. Sana saya buat. Yalah, apa buktinya? Oh, kena bawa sahabat beranak bawa tak sahabat beranak? Tak bawa. Apa kau tak cakap nama kau Haji Samsudin ke, Piramli ke? Dia sound ni macam tu. Aku pun naik dengan basikal ni. Nampak tak? Ya. Tapi sekarang dah semua mesra tadi kan. Selamat datang ke balai polis ni. Agak macam tu lah. Kalau tengok macam tu lah. Kalau dekat apa? Kalau dekat hospital dulu, Assalamualaikum kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? Mak dulu. Punya garang dengan nurse tu. Nak yang sister tu. Janganlah kau salah cakap dengan dia. Kak, farmasi ni komputer kau baca lah signboard tu, kau tengok lah. Dia dulu stres, sekarang tak ada. Semua dah orang kata dah diberikan kemahiran komunikasi mesra, pelanggan sentiasa betul, customer is always right. Kan? Pakcik, nurse tu dah lah muda. Pakcik, kita nak bagi injection ni. Sakit. Tak sakit. Betul ni, saya janji. Tak sakit pun, sikit aja. Betul ni? Ya. Yelah. Pakcik pandang tempat lain. Takut pakcik nanti takut pula tengok. Pakcik no. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, sikit je. Dah sudah. Pandai pakcik. Tahu tak kata sebelah tu cakap apa? Kau tolonglah injet aku. Macam tu lah bila kesan bila kita cakap dengan baik. Kan? Cakap melakukan sesuatu dengan betul berkesan dan melakukan sesuatu dengan betul dan elemen ni saling bergabung. Maknanya cakap dan berkesan. Effective and efficient. Nampak tak? Jadi mana kena buat betul-betul. Kecakapan tu memerlukan daya keinginan tinggi. Contoh buat bekerja kan. Saya tengok saya pergi ke Indonesia kan, bila sampai je dekat tu, sampai dekat hotel, selamat siang pak, macam tu dia. Selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Saya kata gila tu, kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni gajo tu. Selamat siang pak, silakan pak. Driver kan, supir naik kereta, dia pakai baju batik Jawa dalam kereta. So kita turun kat tempat makan kan, saya kata suruh dia bawa tu kat tempat makan dia sedap. So dia berhenti kat situ. Saya pun ajak dia, pak, mari kita makan sama. Tak apa, aman pak. Saya dalam mobil aja pak. Di mobil aja pak, aman pak. Tak turun dia. Kau banding dengan driver kita kat Malaysia ni. Dia sama konyang dengan bos saya tu. Nampak tak? Silap-silap kan, bos pun tak makan. Bos tak makan, dia yang makan tu. Aduh tuan. Tu Malaysia. Tapi nak tunjukkan driver dia macam tu. Dia duduk tegak dalam kereta. Lepas tu sampai tu, saya ingat dekat hotel tu saya cakap kan, boleh tunjukkan saya di mana toiletnya. Sini pak, ikut saya pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku kau tahu. Dia nunjuk tu sampai ke pintu bilik air tu pun dibuka. Tak apa, cukup saya kata. Bagus ke tak bagus? Saya tanya. Bagus, tapi dekat Malaysia tak dapat macam tu tau. Dan bila saya tanya pada sahabat-sahabat daripada Indonesia ni, dia kata apa? Dia kata bukan bagus pak. Tapi dia sudah tidak ada pilihan. Dia kena buat macam tu. Kalau dia tak nak buat, ramai lagi dalam Indonesia tu nak buat macam tu. Sebab nak dapat kerja susah. Tu sebab bila kerja, dia buat sampai macam tu sekali. Nampak tak? Macam kita lah susah dapat kerja, kita kerja betul-betul. Itu maksud dia. Iya, saya fikir, ya Allah, dari segi hospitality, itu sebab orang suka pergi ke sana. Nampak macam ni, selamat siang pak, aman pak. Kita pergi hotel, saya nak bilik penuh. No, mahal dia, bukan online.
Macam tu Kemudian keberterusan, istiqamah, kan? Tak boleh lah hari ni rajin, besok malas. Hari ni malas, suam-suam, besok okey balik. Kejap malas rajin, tak boleh. Dia mesti konsisten, kan? Maka istiqamahlah kamu sebagaimana yang aku perintahkan. Surah Hud ayat 112, kan? Dan inti daripada istiqamah tu adalah kesabaran. Jangan jadi orang yang hangat-hangat tarik ayam. Perbaiki niat kita. Niat hanya kerana Allah. Buat apa pun biarlah kerana Allah, kerana Tuhan. Biarlah, kan? Kadang kerja. Kenapa? Kerana Allah. Jadi dia tak kisah pun. Naik pangkat, ambillah. Bonus, tak dapat naik pun. Ambillah, mungkin belum rezeki. Itu aja. Jangan komplain. Kau tengoklah. Pada dia. Asyik dia je. Kita ni apa? Tu masalah tu. Selagi mana dia jadi ketua kita, kita takkan rasa naik pangkat. Itu masalah. Tak boleh macam tu. Sebab Tuhan belum izinkan itu je. Kan saya kata tadi. Kerja je elok-elok. Kan? Macam kahwin tu. Kahwin kalau kerana sebab nak kecantikan. Berapa lama cantik? Ya. Mana ada orang seronok kahwin? Ada orang seronok kahwin? Ada. Ya, muka menanggung. Tak. Yang ramai seronok nak kahwin. Seronok kahwin mana ada? Seronok nak kahwin. Nanti jangan lupa datang tau hari Ahad ni. Pukul 11 pagi tu dah start dah. Kemudian pukul 3 mungkin tak jumpa dah sebab outdoor. Nyampah betul kan? Bergambar dekat jalan kereta api tu, baring-baring ni kan. Tunggu komuter tu lalu, angkat kain ni. Dekat dinding, dekat Masjid Besi Putrajaya. Dia bersana tu. Abang Haji ambil wuduk tu dah 8 kali bersama muka orang tengok tu. Aduh. Iya tu salah tu kan. Mana ada orang sonok kahwin? Orang sonok dah kahwin tak ada. So macam mana kahwin? Boleh lah. So far so good. Tak ada cakap, ya Allah kenapa aku tak kahwin daripada dulu? Tak ada. Kau tak jumpa ayat tu. Iya. Dah kahwin, dah beranak baru tahu. Ngangkang ke jantan. Perempuan dah tak langgang. Kesian. Kesian orang perempuan. Ya. Tak ada lah kerja lain. Membesar kalau telatur tu. Parah betul orang perempuan ni kalau marah. Bukan orang sini lah. Polis saya tahu kalau bini beranak ni memang dia disiplin betul. Saya tahu. Niat kerana Allah. Kahwin pun kerana Allah. Bini tak. Kenapa kahwin? Kan kawan semua habis kahwin dah. Tinggal saya je belum. Kenapa kahwin? Umur berapa dah? Bila kita nak kahwin? Kamu nak kahwin? Geram tu budak perempuan tu. Lagi teruk. Kenapa kahwin? Mak bising. Mak memang kerjanya bising je. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin ni? Bila kau nak beranak? Bila nak beranak tu, laki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Susah nak cari kan orang lelaki ni. Yang bila tanya, kenapa kau nak kahwin? InsyaAllah, Mam. Saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Itu je jawapan yang ada. Sampai hati abang mengkhianati cinta kita. Kenapa bang? Kenapa? Apa salah saya bang? Semua ni kerana Allah. Ni contoh. Lepas tak tahu kita. Aku bagi contoh je. Okay? Kemudian buat pengorbanan pula. Apa pengorbanan yang kita buat? Pertama, pengorbanan peribadi. Mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Dalam bab bekerja, kita ada benda, kita nak cepat ni, nak beli barang dapur ni untuk rumah ni. Tak, kerja dulu. Balik nanti kita settlekan. Nampak tak? Kan? Mengesampingkan kepentingan peribadi, kita kena jaga. Kan? Macam seorang ibu lah, bekerja keras nak memberikan pendidikan tu anak-anak. Macam polis hari tu, masa PKP kan. Tengok buat roadblock, jaga keselamatan, terpaksa. Kan? Demi untuk kepentingan negara. Kan? Aduh lah boleh berbangga pula selfie. Alhamdulillah berjaya melepasi roadblock itu. Ya Allahu Akbar. Dia menipu kan. Dia boleh ikut lorong. Bayangkan lorong tikus tu, tikus pun tak lalu situ. Bayangkan. Punyalah nak melanggar peraturan. Akhirnya COVID tu lambat kita sembuhkan. Begitu juga pengorbanan harta benda, sanggup mengeluarkan belanja kan, demi untuk kebaikan bersama. Nampak tak? Kan? Contohnya kita keluarkan duit untuk tujuan-tujuan yang baik, sedekah, bantu orang, kongsi, kan? Buang benda-benda tak baik dalam hati kita ni, buang. Ingat buang benda tak baik.
Macam tadi install sabar, syukur, hikmah, redha dan ikhlas. Tapi ada satu benda, 3 benda kita kena buang dalam hati kita. Pertama, buang tamak. Ingat, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa. Laki menyaut aja. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Dia ada beza tau, faham dengan setuju. Orang perempuan, faham tak? Faham. Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, orang perempuan ni dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak menipu. Tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia. Sangka buruk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya kalau panikan ada makanan, kalau rasa tak habis, kita share. Itu maksud saya. Ada maklumat pasal ceramah, ada maklumat pasal ceramah yang baik, kita share dengan orang. Ada duit, kita lebih sikit. Jangan kedekut, tamak, simpan. Sedekah, bantu orang lain. Kongsi kesenangan dengan orang lain. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ya. Apa masalah kau? Cakap. Orang lelaki elok, sangka baik je. Kongsi tak apa. Dia jawab. Orang lelaki. Lelaki ni yang kuat jawab tu kan berani sangat pun. Dia bukan takut isteri, isteri menakutkan. Ingat tak kisah ada satu raja tu, dia takut dengan bini dia, permaisuri dia. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia datang tau kat istana. Sebab nak cari tips macam mana nak lawan permaisuri. Ni dekat kisah ni berlaku kat negara Pasir Berdengung. Dia tanya lagi, wahai rakyat better yang lelaki, siapa takut isteri berdiri belah kanan better? Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Takut rupanya semua. Pandang sebelah kiri, nampak ada seorang tengah peluk tiang. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani ni. Raja dia suruh turun tau. Raja ni pula nak dapat tip masa turun. Sekarang cerita lah. Macam mana cara nak lawan isteri better? Apa pula? Patik pun takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah sana? Bila Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut ni. Lagi teruk takutnya. dengan raja pun dia tak takut. Bini tak berganjak, dia polok tiang tu. Sebab takut beralih. Bayang. Ni cerita je. Cerita je. Kan? Jangan tamak. Kedua, buang apa? Buang sombong. Buang dalam sombong. Nak sombong apa? Saya tengok tadi yang pegawai tadi tegur saya, Ustaz, semua. Saya terasa sebahagian daripada sini. Macam itulah. Kan? Janganlah sombong-sombong. Nabi kata apa? Takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Nak sombong dengan apa? Dulu rumah dia besar tiba-tiba orang tak peduli dah rumah. Dah buruk dah. Ada rumah lagi baru, lagi besar lagi. Tiba-tiba ada Elmina. Kan? Tiba-tiba ada Serenia. Iya. Dulu tu kau tompek tu lopak, payung, lombong. Kan? Sekarang naik rumah. Betul tak? Iya. Tu cakap nak sombong dengan apa? Dulu dia pangkat nombor 1 tu. Nombor 1 tu dalam pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Apa hal tu? Pencen. Sampai masa pencen. Dulu menyanyi tu, tarik suara sampai ke langit. Tarik sampai ke langit. Masuk Gagal Baganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia tarik sampai ke langit, dengan dia ke langit sekali. Dulu berlakon watak hero. Sekarang watak driver. Yang seorang tu heroin, muka surat tengah majalah URTV jadi poster. Sekarang watak orang gaji, saya cakap Indon lagi. Dah tak ada watak dah untuk dia. Iya. Sampai masanya, masa akan berlalu. Iya. Samsul Debat nak menongkat langit. Aku ada berceramah. Risau. Akan ada berceramah lain lepas ni. Ada debab, debu semua dia keluar. Betul. Nak sombong dengan apa? Tak ada benda nak disombongkan. Kereta baru, berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah boring dah. Road tax mati, lagi boring. Iya. Nak cakap apa? Kan? Betul. Iya. Dan kemudian yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk kat Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki? Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki.
Tuhan dah tentukan untuk dia. Dia marah buat apa? Tak patut dia dapat tu. Makna dengki. Nampak? Jangan. Jangan tamak, kongsi tak apa. Jangan sombong dan juga jangan dengki. Kemudian apa lagi pengorbanan harta benda ni juga, mana ingat orang lain. Ingat orang lain. Pengorbanan masa. Yalah, nak pula polis bertugas-tugas. Tiba-tiba malam ni kena overtime pula, pergi serbu pula. Kelab-kelab malam sampai pukul 3-4 pagi dah balik kena uruskan report dia pula. Agensi-agensi lain bila buat operasi bersepadu dengan PDRM, dia cabut balik dah sudah. Dia tinggalkan kita, nyelesaikan yang hujung ni. Kesian polis, pengorbanan masa. Dan menghabiskan usia kita di dekat tempat kerja. Begitu juga pengorbanan emosi. Kan? Mengesampingkan perasaan kita, emosi kita sebab demi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kan? Betul. Begitu juga pengorbanan emosi tu, ada orang kadang nak syurahkan perasaan dia dekat kita, dia mengadu, tolonglah saya pening kepala. Kita ambil masa, pengorbanan masa, dengar ceritalah apa hal. Kenapa? Ya Allah. Ya Allah. Bila? Astaghfirullahaladzim. Orang perempuan memang macam tu kalau dengar. Orang lelaki dia tak ada perasaan sangat. Betul-betul. Dia macam tu je orang lelaki. Orang lelaki macam tu. Orang perempuan ni dengan perasaan. Oh ya Allah, ditampaknya kau ya Allah, tak sakit. Orang perempuan memang macam tu. Orang perempuan tu dia siap dengan mimik muka dia sekali, perasaan. Betul. Saya ni jadi bila buka konsultan tu kan dengan kawan-kawan saya, ada seorang lagi, Tuan Haji Zudin, Ustaz Nur Azman Ahmad, selalu datang mengadu macam-macam masalah anak-anak rumah tangga, banyak masalah. Suami isteri background agama tau. Tapi yang lelaki dia suka lah sesama sejenis. Ada sekarang banyak berlaku sana. Lelaki suka kat lelaki, pening kepala. Pusat konservasi orang hutan tu kat Bukit Merah, kemurungan orang hutan dalam tu. Dia kata dia tak kena kau jantan betina tu. Kan ni orang hutan ni, kenapa saya sebut orang hutan? Sebab orang hutan ni 98% tau dia ada sifat manusia. Lagi 2% tu muka dia, rupa paras dia dengan rupa paras fizikal dia dengan dia tak boleh bercakap. Tu sebab dia jadi 98. Iya. Orang hutan betina datang bulan tau, period. Baru tahu. Cuma dia, tu sebab kita tengok waktu dia period dia tak sembahyang kan. Dan dia memang tak sembahyang. Kan. Kalau dia sembahyang lagi tahu lah orang yang tak sembahyang tu kan. Lepas tu yang baby-baby orang hutan tu, kalau kita pergi pusat konservasi tu, kita tengok tu, sebab orang yang pregnant dia tak bagi tahu, orang tua tak bagi tengok, kenan nanti dia dengan pakai pampers macam budak betul. Sebab dia kata dia pun tahu. Kau tengok tu dia orang ni tak tahu asal, pening kepala. Dah elok lahir senapang, dah bosan buang senapang, sibuk nak jadi perempuan. Lelaki dah lah tak ramai, yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan. Dah elok-elok kaki LA pakai jubah sampai kat depan Kaabah pakai telokong, tak pening kepala. Terus sekarang saya sebenarnya adalah seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Aku bunuh orang, kau tahu lah. Orang betul tengok. Iyo tuan-tuan, cakap tu macam tak ada apa kan. Tengok kita cerita tadi, nak berjaya dalam hidup ni, pertama ni ketangkasan tu. Kenderaan yang tangkas tadi dia katakan, akal ni, guna akal. Macam mana tu? Nafsu dia fikir. Main lontung ke pula tu. Boruk jantan tak pernah ada selera okey boruk jantan. Tak ada. Bergaduh lagi apa? Berebut kawasan, mempertahan berdarah-darah bergaduh. Boruk orang hutan pun tahu. Lelaki dengan lelaki, tak heran pun. Berlagu raket. Sekarang ni kan banyak TV satellite ni. Netflix, Disney Hotstar, Prime Video. Masalahnya dia orang ada dalam drama-drama bersiri dia orang yang best-best orang suka tengok. Saya suka tengok cerita 911. Sebab kan yang dia macam bomba lah dan penyelamat kan, dia ada kes-kes tersangkut lah, bosi lah masuk kat sini lah kan. Lepas tu ada yang jumpa baby dalam lubang pembentungan tu,
Tapi dalam tu yang tak tahan tu, dia ada mempromosikan, ada salah seorang anggota tu perempuan dengan perempuan kahwin bela anak. Perempuan dengan perempuan kahwin. Lepas tu masuk season yang baru pula, ada seorang perempuan Muslim jadi anggota bomba tu juga, jadi anggota penyelamat tu juga. Firehouse department tu pakai perempuan bertudung. Lepas tu di kalangan dia tu ada lelaki lagi. Kami mengumumkan kami bertunang. Lelaki dengan lelaki tu. Dengan yang bertudung tak sekali. Oh, dia lah seronok sekali. Faham? Nampak tak? Dia mempromosikan benda tu. Menyebabkan apa susah tu. Anak tanya. Bah, boleh ya bah? Saya nak jawab. Tak adalah, mana boleh. Borok penuarah ni. Ya. Ingat tak dulu kita tengok TV macam mana? Ada babak nak bercium ni macam mana? Tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup. Tutup mata. Yang abah tengok. Tu salah. Abah jadi lembaga penapisan, abah tengok konyang abah. Dah sudah. Abah bersama kan. Macam itulah. Iya, dulu dengan sekarang kan beza sangat. Tahulah anak-anak kita sekarang ni kan, pening kepala. Dia dengan zaman dulu kita nak berlakon ke nak apa kena screen test. 5 4 3 action. Oh, macam tu. Saya pernah berlakon, saya tahulah. Tapi hari tu saya dengan 3 Samsul sepatutnya, tapi dia jadi 2 Samsul. Sepatutnya saya Samsul Rau-Rau dengan Samsul Yusof. Tapi last minute dia tak dapat join sebab dia terbabit dengan dia nak siapkan filem Munafik 2 masa tu. Tidak. Saya ditawarkan juga lakon Munafik 2 tu, tapi saya tolak sebab watak tak sesuai kan. Watak hantu celah buluh tu tak nak aku dah. Tak adalah, mana ada saja je. Ya, berlakon bukan senang kan berlakon. Tapi sekarang tak payah screen test. Masing-masing dengan phone dah buatlah video sendiri berlakon macam yo-yo tergabur berlakon benda. Dengan skrip pemain belasah. Saya pun tahu. Dulu, orang dulu kalau dia berlakon, dia ada penghayatan watak. Lepas tu kamera ambil 2-3 angle, action, dia pun cakap. Dengan dialog dia. Tengok Rahim Razali, Eman Manan, Ahmad Tamimi Serega dulu, Jin Samsudin, dia punya dialog dia tu pun dah strong dah. Sekarang tak. Sekarang dia kena ulang balik dialog yang sama, angle sini pula, dialog sana. Lepas tu dia ambil shot yang terbaik. Lepas tu dia bagi skrip pun hanya guideline je. Pandai-pandailah guna ayat sendiri. Dia bagi guideline saja, tapi cakap lah macam mana tu. Tu yang kali kedua lain cakap, kali ketiga lain cakap tu. Sekarang tak payah. Masing-masing dah ada IGTV. Dah ada boleh buat Facebook live, TikTok live. Dia boleh buat live sikat rambut, budak perempuan dekat tempat tu. Kami baca komen, apa dia cantik, makasih. Apa dia? Kita tak fikir-fikir lah pasal couple ni. Kita ingat nak study dulu. Kau daripada tadi sikat rambut, kau tak study, apa cerita? Aku ni pula tengah tengok live masa tu. Tengok live Datuk Kazim, mari menyusun seroja bunga seroja. Lepas tu buka satu, hoi Abdullah Khairi, ya Allah Akbar, kau ni menjerit pula, kata. Mak Ustaz Aslin, selamat jalan Nomio, Samsul Rau-Rau. Lepas tu ada satu live budak yang sikat rambut tadi. Aku bertekan lah, Samsul debat join. Dia boleh cakap, Samsul debat tengok kita lah. Mana nak keluar, mana nak keluar tu. Aduh, susah kan. Keadaan sekarang, budak sekarang tak ada malu, kata Nabi, malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Tak ada iman, confirm tak malu kan. Kalau tak malu, confirm tak ada iman. Macam tu je. Kita tengok TikTok live, nak yang jual produk kecantikan tu lah. Nak yang untuk kesuburan. Dengan badannya tunjuk, okey semua. Kalau nak dapat badan macam saya, la ilaha illallah. Saya sebab nak cari kesalahan tu, saya terpaksa tengok. Tak adalah. Yelah, tak malu lah macam tu.
Cerita-cerita sambil-sambil tunjuk-tunjuk semua. Cover. Jangan. Malu. Ada orang tu siap tutup muka dia dengan apa kan. Pakailah topeng ngamuk tu. Tu kan. Jaga. Kan? Jadi pengorbanan. Pengorbanan ni penting. Kan? Pengorbanan ni penting, termasuklah emosi ni tadi. Jaga. Kan? Sungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan membayarnya dengan syurga. Apa duit kita keluarkan, Tuhan bayar dengan syurga. Mereka berperang daripada jalan Allah, lalu membunuh dan dibunuh. Itulah janji yang sebenar disebut dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Siapa menunaikan janji dengan Allah, maka bagi mereka lah dengan janji yang kamu meteraikan itu. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 111. Kan? Di antara perkara yang menenangkan hati adalah mendorongnya berbelanja berkorban dan mengetahui bahawa apa dilakukan tak sia-sia. Kita keluarkan duit. Kadang tu saya kata kita kerja teruk. Kadang kita tak claim pun. Overtime kita ikutkan banyak ni, kita malas lah, takat tu je dah lah, cukup lah tu. Kan? Kadang-kadang kita lebih kurang aja. Ada staff saya seorang dulu. Dia 2 tahun lagi nak pencen kan. Ada satu malam tu saya tak macam mana, saya balik, saya datang pejabat nak ambil barang saya tertinggal. Saya tengok asal nak menyala pejabat saya pukul 9.30 malam. Rupanya Cik Aziz ni, nama dia Cik Aziz. Aziz bin Mat John nama dia. Nama sebenar. Bukan nama sebenar tau, memang nama dia. Jadi bila saya sampai tu, saya tengok dia tengah buat kerja, susun file, dia type. Cik Aziz, tak balik Tak balik lagi? Dia kata, kerja lewat malam. Saya memang macam tu tuan, kata. Saya setiap 2 tahun sebelum nak pencen ni, memang setiap hari, kalau tak ada hal, saya akan overtime sampai pukul 10 malam setiap hari. Daripada pukul 5 petang sampai 10 malam. Setiap hari kalau tak ada hal. Saya cakap, banyaklah overtime Cik Aziz. Tak adalah, saya untuk 2 tahun ni saya tak claim. Dia tak claim. Lah pasal pula, dia kata, saya tak tahu macam mana cara lagi saya nak bayar balik. Dia kata, nak bayar balik tempat kerja saya ni, saya buat loan dulu, beli rumah, kereta semua settle lah. Anak-anak semua dah lepas. Dia kata, mungkin ni caralah saya nak bayar balik, dan mungkin nak cover balik mana yang terkurang dulu. Dia kata, sampai macam tu sekali. Kan? Sedekah yang risau. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak sangat masalah dalam hidup ni, cuba tanya, bila last sedekah? Tanya balik. Bila tolong orang, tolonglah. Kan? Belanja makan. Kan? Cuba tengok. Ada orang tu istiqamah belanja. Yang seorang tu lah istiqamah di belanja. Dia ngeluar duit tidak makan, yang bertenaga ke main oreh lah, tapi belanja tak ada lah. Kan? Belanjalah juga saya sekala. Tak apa, hari ni biar aku bayar. Macam tu kan. Saya dulu masa jadi pengarah, paling tak boleh lupa kan, kalau pagi tu dah ada mesyuarat nak kena pergi kan. Saya cakap dengan driver saya, berhenti kat situ, kita minum dulu. Tempat saya berhenti minum tu mesti budak penguasa saya ada. Dia tengah relax, bersenang, lenang satu table besar tu. Saya sampai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Tuan, okay, kita dah sudah ni. Air penuh lagi dah sudah. Tapi rajin dia belanjakan kawan dia. Kalau bos ada, bos belanja. Macam tu je kan. Jadi pengorbanan, perbuatan merelakan, melepaskan, mengorbankan satu berharga untuk kepentingan lebih besar. Dan surah Yusuf ayat 90, sungguh siapa saja yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ingat yang baik-baik, buat yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, cukuplah sekadar tu. Ya, maknanya hidup kita ni dengan perjuangan. Nak pula menjadi anggota polis, PDRM dan PGA. Kisahlah kan. Mana tugas kita ni besar. Nampak ada setengah orang kan, alah bukan apa sangat. Tak, dia orang tak tahu. Kita je tahu. Kerja kita ni, tanggungjawab kita besar. Menjaga keselamatan, menjaga negara, menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Berapa banyak polis yang terkorban waktu peristiwa di Lahad Datu itu kan. Berapa banyak di unsung heroes, tak pernah nak dibesar-besarkan, tapi perjuangan tu ada di sana, pengorbanan pun ada di sana. Malahan masalah tu masih lagi ancaman tu masih lagi, orang kata masih lagi ada, sampaikan kita tu masih lagi berjaga-jaga kan. Tu saya kata tadi,
Yang kita tahu komplain ada setengah orang tu kritik je, polis tak relevan lah, polis itulah ini. Kalau saya lah jadi Menteri Dalam Negeri lah, kalau saya dah lama dah saya buat pengumuman kita akan mempertingkatkan allowance kritikal, gaji polis kita akan naikkan supaya level anggota polis ni dengan kehakiman kita boleh naik taraf sama. Betul? Kalau saya lah, kalau saya. Dengan ini saya mengumumkan beliau. Kau tengoklah silap minggu depan aku angkat sumpah jadi senator ni, kau tengoklah kan. Memang ya betul. Kalau saya lah, sebab saya fikir kan, kadang-kadang kenapa orang pertikaikan? Satu, kenapa okey. Tahu tak sebab kenapa hakim ni gaji dia tinggi? Dulu sebelum sekarang ni saya tak tahu lah, yang revise baru saya tak tahu. Hakim mahkamah tinggi pernah cecah 20,000 pernah cecah. Hakim mahkamah rayuan pernah cecah 48,000, tak termasuk dengan driver, tukang kebun, orang gaji, rumah kediaman rasmi. Kan hakim mahkamah persekutuan cecah 64-68 ribu sebulan, tak termasuk orang gaji, tukang kebun, driver apa semua. Tapi dia hidup dia tak ada sosial. Sebab apa dia buat macam tu? Kenapa gaji dia tinggi sangat? Kenapa? Pasal sebab nak mengelakkan masalah-masalah orang mudah nak kacau dia, orang mudah nak ganggu dia, orang mudah. Termasuk juga polis sepatutnya. Kalau saya dah lama dah saya naikkan. Diesel pun naik, takkan nak gaji tak boleh naik. Kan? Itu kalau saya dah lama dah. Kalau saya tu cakap sebelum jadi menteri tu. Kan cerita kau tengok dia dah jadi menteri soalnya dia cakap tak adalah. Mudah-mudahan mudah-mudahan diberikan kekuatan. Yang penting tadi jujur, sabar, hikmah, syukur, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu. Dengar tak orang tu dulu, "Makasihlah Jah kau tolong kenduri ni Mengada lah kau sikit aja ni." Kena marah pula terima kasih. Nampak? Tu betul ikhlas. Jadi ikhlas yang paling mendalam adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang diharapkan hanyalah daripada Tuhan semata-mata. Nampak Yalah, kita buat benda ni, kerja macam-macam kerja buat, Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan tak bagi kita duit banyak, Tuhan tak bagi kita kaya, mungkin. Tapi Tuhan bagi isteri baik, pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, macam mana dia buat itu? Bagi anak ramai. Beranak, joy, ya Allah, rajin ni lah. Itu baru gurau tu, belum betul-betul. Sambil balik balai tu, ramai anak tu. Sambil balik kerja, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Tu bagi salam, seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk beranak. Bayanglah, yang faham tak faham sudah kau. Payah kan? Iya, Tuhan bagi rezeki lain, Tuhan bagi anak baik, kan? Anak umur 5-6 tahun, mama tak sihat Mama nak makan ke belum? Mama makan ubat, nanti mama tak sihat. Ya Allah Akbar. Sejuk apa? Itu sejuk perut kak? Sejuk hati. Sejuk perut kambung tau. Dia fikir dia ada perut. Nampak tak? Nampak? Tuhan bagi. Iya, ada benda lain Tuhan bagi kat kita. Faham Ikhlaskan hati. Biarlah kita tak dapat apa pun, tapi kita yakin Tuhan akan bagi sesuatu untuk kita. Jadi cukup sekadar tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.